Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Ghanimah apa yang PH dapat daripada tabung haji? Laporan Kewangan Tabung Haji 2019 telah diaudit dan dimaklumkan kepada awam dengan mendapat sijil perakuan daripada Ketua Audit Negara yang ditandatangani pada 23 Disember 2020. Secara tidak langsung, laporan Ketua Audit tersebut telah mengesahkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan berjaya memulihkan kewangan institusi Islam itu. Sijil Ketua Audit Negara tersebut diperakui mengikut MFRS Malaysian Finance Reporting Standard dan IFRS International Finance Reporting Standard dan Patuh Akta Tabung Haji 1995 kurungan Akta 35. Bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, laporan tabung haji untuk kewangan 2019 adalah hasil sebenar setelah setahun pemulihan yang dilakukan daripada sudut laporan kewangan yang bersih dan mengikut piawaian. Isu pertikaian sukuk dengan jaminan aset sakit dipindahkan kepada Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB tidak lagi timbul dan di dalam laporan audit kewangan TH 2019 tiada teguran keras EOM malah diperakui mengikut piawaian yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan laporan 2019 berbeza dengan tahun 2018 di mana ketika itu tabung haji baru sahaja melalui fasa awal intervensi pemulihan. Mengulas mengenainya, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Taqiyuddin Cikman berkata, pendapat Ketua Audit Negara ini menunjukkan bahawa setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh pasukan tabung haji sebelum ini selaras dengan apa yang dibawa dalam pentadbiran Pakatan Harapan iaitu ketelusan dan berintegriti. Pemuda Amanah berpandangan bahawa laporan ini secara jelas membuktikan tabung haji telah melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan amanah sekaligus mengesahkan bahawa tidak ada apa-apa penyelewengan atau salah urus dalam pentadbiran tabung haji semasa Pakatan Harapan memerintah. Justru kami mendesak kepada semua pihak yang telah membuat tomahan dan menyebarkan maklumat salah berkenaan tabung haji sebelum ini untuk tampil membuat permohonan maaf kerana telah mengelirukan orang awam dan 9 juta pendeposit tabung haji, tegasnya. Pada 20 Februari 2020, akhbar lidah rasmi PAS Harakah telah menerbitkan rencana bertajuk Helah Rompak Aset TH Pindah Milik Hotel TH dibimbangi usaha melemahkan ekonomi umat Islam. Harakah memetik kenyataan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata, PAS turut bimbang dengan nasib semua aset hartanah tabung haji bernilai 1.4 bilion ringgit. Nilai buku yang telah dipindahkan kepada UJSB antaranya tanah TXL KL 196 juta ringgit, Platinum Park 486 juta ringgit dan tanah Presin 4 Putrajaya 92 juta ringgit. Apakah sebenarnya makna pemulihan aset-aset tabung haji milik umat Islam boleh dipindah milik kepada pihak lain dengan sewenang-wenangnya? Persoalan Tuan Ibrahim sebenarnya telah dijawab oleh Perdana Menteri Tebu Atap yang diiktiraf oleh PAS Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada 14 Julai 2020 di Parlimen. Kedudukan terkini aset tabung haji pada 30 Jun 2020 seperti diumumkan dalam laporan prestasi tabung haji setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji, aset-aset yang kurang berdaya saing sudah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MKD. Oleh itu, tabung haji tidak dikawal oleh orang bukan Islam, katanya. Namun, bagi pihak yang hati sudah gelap, walaupun tabung haji menerima sijil perakuan daripada Ketua Audit Negara, mereka akan terus cuba menegakkan benang yang basah. Untuk makluman, sijil berkenaan dikeluarkan dalam era pentadbiran Kerajaan Tebu Atap, bukan Kerajaan Pakatan Harapan. Baiklah, jika kalian benar-benar mahu memperjuangkan ketelusan, sila hadam dakwaan Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad berhubung dasar kayakan jiran kamu oleh Kementerian Wilayah
yang dulu bila saya jadi Menteri Wilayah, Datuk Speaker, saya tak tahu ada. Iaitu dasar prosper thy neighbor. Kayakan jiran kamu. Ya. Ni seperti mana yang kita dah dengar lah video di mana jiran mantan Menteri Wilayah telah mendapat tanah sebanyak 2.9 ekar di Jalan Pil. Sedangkan syarikatnya hanya paid up capital RM100 je. Tapi dia ada dasar prosper thy neighbor. Kayakan jiran kamu. Maka dia beri projek itu kepada jiran dia di Kelantan. Katanya pada persidangan Dewan Rakyat, Khalid digantikan Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa ketika pentadbiran tebuk atap. Kini tempat beliau digantikan pula oleh Datuk Seri Syahidan Kasim. Justru Khalid mendesak Syahidan menjawab dakwaan tersebut di Dewan Rakyat. Apa kaitannya di antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan Tabung Haji? Kaitannya ialah dari aspek ghanimah yang diperolehi setelah menguasai sesebuah kementerian. Adakah Mujahid mendapat apa-apa manfaat, yakni hasil rompakan aset tabung haji? Bandingkan dengan hati yang suci murni, wahai Malaun dan Macai.